Okay, sebab kita kena baca untuk elakkan kita daripada diganggu oleh syaitan. Walaupun masa tu kita sedang buat baik kan, baca Al-Quran, bukan buat benda jahat pun. Kan, tapi kita kena minta perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Okay, takut nanti syaitan tu akan timbulkan bila kita baca sedap. Malam nanti cakap tadi, Malam Alimatun nanti kan akan ajar antum untuk Taranum. Taranum tu adalah lagu bila kita baca Al-Quran. Okay, jadi dia akan ada panjang pendek, ada dengung kan. Okay, itu bila kita baca ta'awuz, insya-Allah kita akan terhindar daripada sifat-sifat mazmumah lah. Macam sombong, takbur kan. Nak orang dengar kita baca sedap. Itu sebabnya kita baca ta'awuz. Okay. Itu secara ringkas. Yang kelima. Kita kena baca secara tartil. Okay, baca secara tartil. Tartil tu maknanya adalah tenang. Kita baca tenang, baca dengan teratur, mengikut tajwid. Kalau kita tahu tajwid kan, kita dah belajar tajwid di sekolah, kita boleh amalkanlah bila kita membaca Al-Quran. Okay, itu yang kelima. Bacaan dengan tartil. Baca secara tartil. Okay, kemudian yang keenam. Keenam, kalau boleh, masa kita baca tu, kita timbulkan dalam hati untuk faham apa yang kita baca. Macam tu. Dan kalau boleh, kita khusyuk dalam membaca Al-Quran. Okay, maknanya kalau yang macam kat atas tu, yang mana tu nanti tulis, bersiwak, tempat yang bersih, menghadap kiblat, maknanya kita boleh baca dengan tenang. Tak ada orang kacau, tak ada bunyi-bunyi yang boleh mengganggu kita baca Al-Quran kan. InsyaAllah. Okay, kemudian yang tujuh Malam nanti. Ya. Nombor lima apa? 5 tadi khusyuk. Khusyuk. Okey. Yang ke-6 tu kalau boleh menangis lah. Menangis. Menangis. Sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka bila baca Al-Quran, mereka menangis sebab dia orang faham kan bahasa Arab. Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Okay, Quran ni adalah kitab yang mulia daripada yang maha mulia kepada manusia paling mulia, diturunkan pada malam yang paling mulia. Okay, banyak mulia kan. Okay, jadi kita kena ada adab lah dengan benda-benda yang mulia ni, benda-benda yang baik kan. Okay, insyaAllah. Okay, kemudian yang ke-7 ke-8 dah lah. Okay, yang ke-8. Yang terakhir insyaAllah. Okay, yang ke-8 kalau boleh kita ulang-ulang ayat untuk kita tadabbur. Macam Mak Latif sebut sebelum ni kan, tadabbur. Tadabbur ni apa? Tadabbur ni adalah kita fahamkan apa yang kita baca. Bukan kita baca je, kita kena baca, kena fahamlah bahasa Arab kan. Kalau siapa yang ada basic bahasa Arab tu, alhamdulillah. Yang tak ada tu boleh cari buku lah kan, insyaAllah. Dia tadabbur ni, dia bila kita baca ayat tu, kita kena kaitkan ayat tu dengan diri kita. Bukan kita baca tu, alah ini untuk sahabat-sahabat Nabi, buat apa kita nak ni kan, nak faham kan. Okay, bukan macam tu. Dia kena kaitkan setiap yang kita baca tu dengan diri kita. Jadi secara tak langsung kita akan rasa Al-Quran tu Allah turunkan untuk kita juga. Okay. Itu maknanya tadabbur. Kita kaitkan dengan diri kita setiap ayat tu yang kita baca. Sebelum kita kaitkan tu kena faham dulu lah dia punya maksud ayat tu kan. Okay, Mak Lim bagi contoh tadabbur. Kita boleh kaitkan 3 kul. Semua hafalkan surah 3 kul. Surah Qul A'u, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Nas. Okay, maknanya sebelum tu nak tanya, ada teka-teki sikit. Dalam Al-Quran ni dia ada 114 surah. Tetapi ada 3 surah yang ayat-ayat dia tak ada nama surah tu. Okay, contoh surah Al-Imran kan. Perkataan Al-Imran tu ada pada ayat 33. Surah Al-Imran ayat 33. Contoh lagi Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah ada pada ayat 112 surah Al-Ma'idah. Nanti boleh cek Surah yang ketiga surah Al-An'am. Dia ada pada ayat 136 dan ayat 142.
Okay, ada 3 surah, dia tak ada nama surah tu pun dalam surah tu. Apa dia? Kemudian nak bagi hadiah. Dah hadiah. Ada hadiah minggu depan lah. Sekolah dah buka InsyaAllah. Ana pun tak tahu. Tak tahu. Sekejap, Maklum buka kepada siapa? Cuba tanya. Tiga surah. Siapa yang dia? tak Siapa ada- dapat? Al-Qari'ah, Al-Alaq, At-Takasur, Al-Zalzalah, Al-Ma'un. Salah satunya adalah yang surah yang selalu kita baca dalam Al-Ikhlas. solat. Al-Ikhlas. 17 kali kita baca dalam solat. Tak baca tak sah. Al-Fatihah. 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 Ada tak Al-Fatihah dalam surah Al-Fatihah tu? Ada ke tak perkataan Al-Fatihah? Tak ada. Tak ada kan? Al-Fatihah kan? Tak ada, itu salah satulah Al-Fatihah. Yang kedua, surah Al-Ikhlas. Al-Anbiya. 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 Kalau rajin syariah Al-Anbiya, ada tak kalimah Al-Anbiya dalam surah Al-Anbiya? Kemudian yang ketiga, surah itulah salah satunya surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ada perkataan ikhlas kan dalam tu? Ada tak perkataan ikhlas dalam surah Al-Ikhlas? Tak ada. Jadi itu adalah 3 surah lah. Itu dia punya apa? Santai-santai lah begini. Kalau fakta Al-Quran kan, 3 surah yang tiada kalimah surah tersebut dalam surah tu lah. Okay, kemudian kita boleh kaitkan juga surah Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, dia ada berapa ayat? 4 ayat. Surah Al-Falaq ada berapa ayat? Al-Falaq 4. Dia 5. Ada 5 ayat. Surah An-Nas ada 6 kan? Cantik Allah susun dah. 4, 5, 6. Okey. Tu kalau kita nak kaitkan surah dengan surah lah. 4, 5, 6 kan ikut susunan. Okey, kemudian dalam surah Al-Ikhlas ada berapa kalimah Allah? Kalimah Allah ada berapa kali dalam surah Al-Ikhlas? 3. 3. 3 ke 2? 3. Boleh nanti? 2. 2 ke 3? Wallahu ahad, Allahu samad. 2. 2 ke 3? Okay. Kenapa 2? Antara tafsirannya, ni ulama-ulama yang kongsi, maklim kongsikan. Dia 2 sebab ada 2 golongan dalam di zaman Nabi yang membantah ataupun dia memerangi Nabi dan sahabat. Kaum, siapa yang tahu? 2 kaum. Surah kaum Yahudi dan Nasrani kan? Nasrani. Itu sebab Allah letak kataan Allah ada 2 kali. Nak menerangkan sifat Allah pada kaum Yahudi dan Nasrani. Okay. Kemudian surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq, kita minta berlindung dari Allah dari berapa perkara? Dari 3. Siapa boleh kira? 3. Okay, 3. Yang lain? Boleh ratib 3. Okay, yang lain? Ada 2. Berapa perkara yang kita minta tolong dengan nama Allah pada surah Al-Falaq? Ada 3 ke 4? 4. Ada 4. Okay, ada 4 kan? Min syarri. Iaitu pada ayat kedua, min syarri ma khalaq, keburukan. Wa min syarri ghasiqin iza waqab, dari kegelapan malam. Ketiga, wa min syarri naffasati fil 'uqad, dari makhluk yang menghembus pada simpulan. Dan yang keempat, wa min syarri hasidin iza hasad. Okay, cantik Allah susun kan? Daripada atas keburukan, malam, sihir, manusia dan hasad. Okay, jadi 4 perkara dalam surah Al-Falaq. Kita minta Allah lindung kita daripada 4 perkara yang mazmumah kan. Okay, surah An-Nas, kita berlindung dari berapa perkara? 3. Daripada? 3. Maaf, bukan perkara, dia nama Allah tu. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhan manusia kan? Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia.
Kenapa kita minta 3 nama Allah? Dalam surah Al-Falaq, surah An-Nas ni kita minta dengan 3 nama Allah untuk lindung kita daripada satu kejahatan, iaitu rasa was-was kan. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas kan. Daripada rasa was-was. Okay, sebab tu Mak Lila rasa pernah cakap, kita sebelum nak solat baca surah An-Nas kan. Qul a'udzu birabbin nas. Itu sebabnya lah untuk kita nak, salah satunya untuk kita nak elakkan kita diganggu oleh syaitanir rajim. Okey. Ayat 1 hingga 3 surah An-Nas menerangkan siapa Allah yang manusia bergantung kepadanya. Kan, kita tak boleh bergantung pada makhluk kan. Pada mak ayah, pada kawan-kawan. Jadi kita bergantung hanya kepada Allah.